Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, ketika ini dan saat ini kita masih lagi diberi peluang untuk diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan ini adalah satu peluang yang baik untuk kita untuk tambah amalan kita. Alhamdulillah, kita dah melepasi yang dinamakan sebagai nisfu Sya'ban, iaitu separuh daripada bulan Sya'ban. Dan bila kita sebut tentang separuh pada bulan Sya'ban, dah maknanya dah hampir sangat dah kita ni. Dah hampir dah sangat ke dalam satu bulan yang mana Allah sangat beri ganjaran yang baik untuk kita, yang sangat boleh dikatakan yang peluang yang sangat bagus untuk kita buat amalan. Sebab sangat digandakan, kan? Iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Bila sebut bulan Ramadan, Nabi sebut Rajab ini bulan Allah, Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Ramadan ialah bulan umat. Jadi bila sebut dalam berkenaan dengan bulan Ramadan ini, sinonim dengan kita dengan ayat puasa. Kalau carilah mana-mana penceramah ke apa, kalau nak buka tadi ayat puasa, dia mesti akan baca ayat 183 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kutiba ini telah diwajibkan, furidha telah difardukan. Kalau dalam bahasa Arab dia sama. Kutiba alaikumul qisas dalam ayat sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikumul qital dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah juga. Nak sebutnya di sini, bila sebut kata kutiba, ini ialah ayat kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam, Allah perintahkan umat Nabi Muhammad ini berpuasa. Berpuasa yang mana kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzi, seperti mana yang pernah dibuat oleh umat-umat sebelum daripada kita ini, iaitu umat Nabi Musa, umat nabi-nabi yang lain. Seperti mana kalau kita terujuk dalam surah Maryam, Sayyidah Maryam berpuasa. Dia berpuasa bukan hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja, tidak lain dan tidak bukan, benda yang lain yang dia buat ialah menahan diri daripada bercakap dengan sesiapa pun. Dalam surah Maryam ada disebut, dalam satu ayat dalam surah Maryam. Jadi kama kutiba alal ladzina min qablikum, hujung tu disebut la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Soalan dia, macam mana kita nak tergolong di kalangan orang yang bertakwa bila kita menduduki madrasah Ramadan tak lama lagi? Tidak lain dan tidak bukan, kita kena tambah amalan. Bila amalan yang wajib kita buat, digandakan 70 kali ganda. Itu amalan wajib. Tapi amalan yang sunat, pahalanya seperti wajib. Jadi, tambah amalan. Dan saya nak share sedikit berkenaan dengan 3 golongan bila masuk Ramadan. Masuk saja bulan Ramadan, akan terdapat 3 golongan manusia. Yang pertama, seperti mana disebut dalam hadis, kam min sa'im laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atash. Tidak lain dan tidak bukan, orang yang berpuasa itu akan dapat lapar dan dahaga sahaja, pahala tak dapat. Ada satu golongan. Sebab apa lapar dan dahaga saja dia dapat? Sebab dia tak jaga mulut dia. Dia kutuk orang, dia mengumpat orang, macam-macam perkara dia buat. Jadi jom untuk Ramadan kali ini kita hijrah diri kita. Aku tak nak jadi golongan yang pertama. Aku nak jaga mulut aku, jaga semua sekali. Ada orang dia puasa, dia jaga sungguh-sungguh perkara-perkara yang membatalkan puasa. Setitik air pun dia tak
dia tak bagi masuk dalam mulut dia apa semua, tapi mengumpat orang, Masya Allah. Jadi ingat, jaga, jom kita hijrah diri kita untuk Ramadan kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua ialah golongan yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut menjadi hamba Ramadan. Bila bulan Ramadan, dia buat semua amalan-amalan. Bila sampai di luar Ramadan, dia keluar daripada Ramadan, dia jadi seperti mana sebelum dia masuk Ramadan. Dia jadi magic. Dia ubah balik diri dia. Tak mau. Kita tak nak jadi macam tu. Sebab ada golongan-golongan yang kadang-kadang bulan Ramadan dia sanggup kejut anak dia sahur. Dia kejut bila anak dia tak sahur. Dia sungguh-sungguh kejut. Tapi dia kata lepas sahur tidur balik, tak sembahyang subuh. Ingat, berapa ramai yang puasa tapi tak sembahyang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan puan sekalian, tak maaf, hari ni straight sikit. Bila kita cerita tajuk ni, kita kena straight sikit. Yang ketiga, golongan-golongan yang mana dia menjadi hamba Allah. Maknanya bulan Ramadan dia lagi rajin beribadah. Keluar Ramadan, lagi bertambah rajin beribadah. Dan yang terakhir saya nak sebut berkenaan dengan sejarah ibadah puasa. Pada mulanya, ibadah puasa ini dilakukan ketika daripada maghrib sampai maghrib esok. Tapi ada beberapa orang sahabat yang pernah terlajak, akhirnya turun ayat 187 surah Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Panjanglah lagi ayat dia yang menyatakan di situ kita puasa ini daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, macam tu. Jadi sejarah puasanya macam tu. Jadi sedikit sebanyak saya nak share berkenaan dengan bulan Ramadan ini, kelebihan dan apa yang ada dengan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, insyaAllah. Kita tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan ada manfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami peluang untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini, ya Allah. Berikanlah kami peluang untuk menjadi hamba-Mu yang baik, ya Allah. Jadikanlah kami selepas Ramadan hamba yang istiqamah dalam amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya yang bercakap dan untuk yang akan mendengar nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.